Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pelajar 5 tim. So, hari ini kita akan bincangkan soalan percubaan 4 soalan nombor 7 hingga 11. Okay, jom kita tengok perbincangan soalan kita sama-sama. Alright. Soalan nombor 7. Dalam rajah 3, OPQ dan ORST ialah sektor bagi dua bulatan yang berlainan tetapi mempunyai pusat yang sama iaitu O. Diberi bahawa sudut POQ ialah 60 darjah. Kita terus tulis pada gambar. OPQ ni ialah 60 darjah. ROT kat sini ialah 45 darjah dan POT ialah 90 darjah. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung perimeter dalam sentimeter seluruh rajah itu. Okey, sebelum kita mencari perimeter, terlebih dahulu kita perlu mencari sudut bagi ORS yang kecil ni dan juga sudut OST yang besar ni. Kenapa? Sebab dia akan melibatkan pengiraan pada bahagian lengkuk ST nanti. Okey, nak cari sudut yang kecil ni mudah saja. So 60 tolakkan dengan 45, tekan kalkulator, kita akan dapat sini 15 darjah. So baki kat sini 45 tolak 15, dapat sini ialah 30 darjah. Okey, sekarang settle pada sudut. Kita berpindah pula kepada panjang lengkuk. Okey, kita kira satu persatu. Okey, panjang lengkuk bagi PQ. Okey, so panjang lengkuk bagi PQ, apa dia punya rumusnya? Theta per 360 darjah darab 2 pi J. Okey, theta-nya berapa tadi? 60 darjah. Okey, 60 darjah per 360 darjah darab 2 darab pi. Pi berapa diberi dalam soalan? 22/7. Jari berapa tengok pada gambar? Ialah 21. Okey, kita ambil kalkulator macam biasa, terus tekan. Okey, kalkulator mesti ada. Okey, so 60 ABC 360 darab 22 ABC 7 darab 21 darab 2 darab 21, tekan, sama dengan jawapannya ialah 22. Okey, sini jawapannya ialah 22. Okey, so sini 22 tulis pada gambar. Okey, seterusnya ialah kita nak mengira pula panjang lengkuk ST. Okey, ST pun sama, dia punya rumus theta per 360 darab 2 pi J. Cuma dia punya sudutnya berbeza. Sudut pada gambar dia kita kira berapa dapat? 30 darjah. Okey, so 30 per 360 darjah darab 2 pi 22/7. Okey, jari-jarinya berbeza. Berapa sini? 14. So sini dia punya jari ialah 14. So kita kira guna kalkulator. Okey, 30 ABC 360 darab 2 darab 22/7 darab 14, tekan sama dengan dapat 7 1/3, tukar pada bentuk perpuluhan, tekan ABC balik, jawapannya ialah 7.33. Okey, kita pindahkan maklumat yang kita dah kira tadi dalam gambar. Okey, 22 dah tulis, 7.33. Okey, sini ialah 7.33. Berapa panjang QS? So panjang QS ialah 21 tolakkan dengan 14, jawapannya ialah 7. Okey, apa itu perimeter? Kita ulang balik. Perimeter ialah luas, perimeter ialah ukur lilit. So perimeter, di sini perimeter. Okey, kita tambahkan semua ukur lilit yang dekat luar ni. Okey, saya mula pada 22 tambah 7 tambah 7.33 tambah 14 tambah 21. Okey, kita tekan kalkulator. 22 tambah 7 tambah 7.33 tambah
14 tambah 21, jawapannya ialah 71.33. So 71.33. Okey, dah siap dapat. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua B pula. Luas dalam sentimeter kawasan yang berlorek. Okey, so nak cari luas kawasan yang berlorek ialah luas segitiga OPQ yang besar ni. Okey, kita tolakkan dengan sektor yang kecil ni, yang kecil je. Okey, nampak? Yang merah tolak yang biru ni. So kita kira yang besar dulu. Okey, nak lebih boleh, gambar pun boleh yang macam biasa saya buat, ataupun tulis dia punya huruf pun boleh, OPQ. Okey, sudut ataupun luas sektor OPQ, dia punya rumusnya apa? Theta per 360 darjah darab pi j kuasa 2. Okey, theta-nya berapa tadi? 60 per 360 darjah darab dengan pi 22 per 7. Jarinya berapa? 21 kuasa 2. Okey, tu ambil kalkulator. 60 ABC 360 darab 22 ABC 7 darab 21 kuasa 2 tekan sama dengan jawapannya 231. Okey, sekarang kita ambil yang kecil pula. Yang kecil ni apa tadi? ORS. Okey, O saya pakai pen biru, senang. ORS, rumusnya masih sama. Sudutnya berapa tadi yang kecil? 15 darjah. 15 per 360 darjah darab 22 per 7. Jarinya berapa? 14 kuasa 2. Okey, ambil kalkulator macam biasa. 15 ABC 360 darab 22 ABC 7 darab 14 kuasa 2 tekan sama dengan dapat 25 2 per 3. Okey, tukarkan pada bentuk perpuluhan, kita akan dapat 25.67. Kita bunarkan. So, luas kawasan berlorek yang ni, yang besar ni 231 tolakkan dengan yang kecil ni 25.67. Okey, 231 tolakkan dengan 25.67, jawapannya ialah 205.33. Okey, so kita kata sini jumlahnya 6 markah. Markahnya kat mana? Sini markah yang pertama. Okey, masukkan nilai ke dalam rumus. Okey, markah sama ada yang atas ataupun yang bawah salah satu. Okey, kemudian markah pada operasi dan juga markah pada jawapan akhir. Okey, ini pun sama yang bahagian B, luas salah satu sama ada luas OPQ, masukkan nilai pada rumus, ataupun ORS, tak kisah mana-mana boleh. Kemudian operasi dia tolak dan akhirnya jawapan akhir. Jumlahnya 6 markah. Okey, sekarang kita beralih pula kepada soalan nombor 8. Okey, rajak 4 menunjukkan graf laju melawan masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 4/3 X saat. Okey, A, nyatakan tempoh masa dalam saat apabila zarah itu bergerak dengan laju seragam. Apa maksud laju seragam? Kalau kita tengok pada gambar graf ni, graf laju melawan masa. Okey, bila disebutkan seragam ni, seragam bermaksud apabila graf tu, garis tu berada dalam keadaan mendatar ataupun flat, rata macam ni. So, senang je nak mengira dia punya tempoh masa laju seragam. So, kita ambil yang seragam ni daripada masa akhir dengan masa awal je. So, 6 tolakkan dengan 2, jawapannya ialah 4. Okay, dah siap. Macam tu je, senang. Okay, yang kedua. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat-saat zarah itu dalam masa 2 saat yang pertama. Okay, kat mana 2 saat yang pertama ni? Okay, tengok masa 02. Bila disebutkan dengan kadar perubahan laju, bermaksud dia kecerunan. So, bila kecerunan, dia punya rumusnya ialah Y per dengan X. Y per dengan X. Okey, so tulis pada ruang jawapan. Okey, kita bagi kecerunan. Okey, so dia punya X berapa yang sini? Okey, 30 tolakkan dengan 25. Okey, 30
tolak 25 bahagi. Okey. So dia punya X ni berapa yang bawah? 0 tolakkan dengan 2. 0 tolakkan dengan 2. Okey. 30 tolak, maaf, bukan 25, 15. 30 tolak 15 ialah 15. 0 tolak 2 ialah negatif 2. Okey, tekan gunakan kalkulator kalau tak mahir. 15 bahagi negatif 2, jawapannya ialah negatif 7.5. Okey, jawapannya ialah negatif 7.5. Kenapa jawapannya negatif? Okey, sebab graf ni menurun. Okey, kalau graf menurun, jawapannya ialah, nilainya ialah negatif. Alright. So kita pindah ke soalan C pula. Okey. C dia kata jumlah jarak yang dilalui dalam masa 4/3 X saat ialah 145 meter. Hitung nilai X. Untuk graf laju melawan masa, okey, jumlah jarak ialah luas di bawah graf. Okey, kat sini ada 4 bentuk saya dah buat. Ni yang pertama bentuk A, bentuk B, bentuk C, bentuk D. Senang macam tu. Okey, yang pertama bentuk A. A ni bentuk apa? Segi 3. Apa luas segi 3? 1/2 darab tapak darab tinggi. So tapaknya berapa? Tapaknya ialah 2. Tingginya berapa? 30 tolak 15 ialah 15. So kat sini ialah 15. Okey, so 2 boleh potong, jawapannya ialah 15. Okey, itu yang A. Yang B pula. Okey, B ialah bentuk segi 4. Luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Panjangnya berapa yang ni? Panjangnya ialah 15. Lebarnya berapa yang ni? Lebarnya ialah 2. 15 darab 2 ialah 30. Okey, C pula. Okey, C pun sama, bentuk segi 4. Okey, panjang darab lebar. Okey, panjangnya berapa juga? Panjang ni pun ialah 15. Lebarnya berapa tadi? 6 tolak 2 ialah 4. So 15 darab 4 tekan kalkulator ialah 60. Okey, yang paling mencabar sekarang ialah mencari luas D. Kenapa? Sebab ada 4/3 X. Okey, tak ada apa. Okey, kita kira je macam biasa. Okey, D ni ialah bentuk trapezium. Okey, apa luas trapezium? 1/2 atas tambah bawah darab tinggi. Okey, atas ni berapa? 15. Tambah bawah ni berapa? Okey, tengok putus-putus ni, tak nampak. Sorry. Tengok putus-putus ni berapa? 25. Okey, tingginya berapa? Ni yang paling susah ni. Tingginya berapa? Tolakkan. 4/3 X tolakkan dengan 6. Okey, nak kira jawapannya tak ada masalah. Kita cuma kira yang bahagian depan ni saja dulu. Okey, so kita guna kalkulator. Siapa yang tak mahir, 1 ABC 2 kurungan 15 tambah 25 tutup kurungan tekan sama dengan 20. So tulis balik jawapan kat sini, 20 kurungan 4/3 X tolak 6. Okey, so bila dia kata jumlah jaraknya tadi ialah 145 meter, bermaksud tambahkan semua nilai ni, jawapannya mesti 145. So tambah semua jawapan ni, 15 tambah 30 tambah 60 tambah 20 kurungan 4/3 X tolak 6 sama dengan 145. Okey, sampai sini kita terus gunakan kalkulator, senang. Okey, tak ada masalah. Okey, lepas tu saya kata kemahiran gunakan kalkulator sangat penting. Okey, so gunakan kalkulator. 15 tambah 30 tambah 60 tambah 20 kurungan 4 ABC 3 alfa X tolak 6 tutup kurungan alfa kalk 145 shift kalk
jawapannya ialah 6. So X sama dengan 6. Okey. So sebab sini ada 6 markah. Okey, markah yang pertama ialah markah pada jawapan. Okey, markah yang kedua ialah kita masukkan nilai ke dalam rumus. Markah ketiga ialah markah jawapan. Okey, yang keempat ni sama ada A, B, C, mana-mana nilai yang kita nampak. Okey, salah satu. Kemudian markah operasi dan markah akhir jawapan. Jumlahnya ialah 6 markah. Okey, nombor 8 dah settle. Okey, soalan nombor 9. Okey, soalan penaklukan matematik dah belajar masa tingkatan 4. Okey. Tajuk ni mudah, saya rasa semua orang boleh jawab, tak ada masalah. Sama ada awak ingat atau tak ingat, tu je masalahnya. Okey, yang pertama, nyatakan sama ada pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Okey, 8 kuasa 3 sama dengan 5/2 dan 8 kuasa 1/3 sama dengan 1/2. Kita cek dulu. Betul tak 8 kuasa 3 sama dengan 5/2? Okey, kita cek. 8 kuasa 3. Okey, betul sama? Okey, ni betul, tandakan right. Betul, tak ada masalah. Okey, 8 kuasa 1/3 sama dengan 1/2. Betul ke salah ni? Kita cek juga. 8 kuasa 1 ABC 3. Okey, confirm dah salah. Kenapa? Ni jawapannya 2/3, sedangkan ni jawapannya 1/2. So, ni salah ataupun palsu. So, macam mana kita tahu sama ada kalau kita dah buat gabungan pernyataan ni menggunakan dan, benar atau palsu? Okey, kita ulang kaji balik. Okey, kalau atau, okey, dan juga dan. Okey, kita ulang kaji banyak-banyak kali. Kalau atau, benar, benar, benar. Kalau pernyataan pertama benar, kedua benar, kesimpulannya benar. Kalau benar, palsu, benar. Kalau palsu, benar, benar. Kalau palsu, palsu, palsu. Okey, kalau dan, benar, benar, benar. Benar, palsu, 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 benar, palsu, 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 palsu. So, kalau kita tengok kat sini, benar, palsu dan. Benar, palsu, benar dan palsu. Jawapannya ialah palsu. Okey, settle. Senang je. Okey, yang kedua, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan yang berikut. Okey, bila disebut dua implikasi, dia punya bentuk umum dia apa? Jika P maka Q. Satu lagi, jika Q maka P. So, dalam soalan ni, punca kuasa 3Y sama dengan 3 jika dan hanya jika Y sama dengan 27. Mana P, mana Q. So, yang depan ni ialah P, yang belakang ni ialah Q. So, bila nak tuliskan dua implikasi, okay, yang pertama, jika punca kuasa 3Y sama dengan 3, maka Y sama dengan 27. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita balikkan Y sama dengan 27, maka punca kuasa 3Y sama dengan 3. Okey, siap semua dua-dua jawapan. Okey, yang ketiga, tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah yang berikut. Premis 1, jika P and Q sama dengan P, maka P ialah unsur bagi Q. Okey, premis 2 kosong. Kesimpulan P and Q tak sama dengan P. Okey, kalau bentuk umumnya apa dia? Jika P maka Q. Jika P maka Q. Premis 2. Okey, jika Q tidak benar, maka P pun tidak benar. Okey, kalau tulis balik, kalau premis 1, jika P maka Q. Premis 2, okay, kalau Q tidak benar, okay, kesimpulannya P pun tidak benar. Okay, so kat sini kita nampak
Sekarang kesimpulannya ada simbol tak sama dengan. Bermaksud tidak benar. So kita bandingkan dengan premis 1. Ni mana yang sama dengan premis 1? Yang ni. So bila kesimpulan tak ada dalam premis 1, mana yang tak ada kita tuliskan dalam premis 2. Sekarang yang tak ada ialah ni. P unsur bagi Q. Tapi sebabkan ada simbol tak sama dengan, so bila simbol ni pun kita kena palangkan dia juga. Bermaksud tidak benar juga. Okey, siap kat sini. Okey, markahnya kalau dia kata sini ada 6 markah. So berapa markahnya? 1, 2, 3, 4. Okey. Mungkin ada yang mungkin ni ada 2 markah kot, ataupun saya pun tak pasti yang satu yang sebab soalan ni cuma ada 4 tapi soalan ni 6. Tak apa, tak ada masalah, kita cuma ulang kaji. Alright, tak apa, kita bagi full mark kat sini ialah 6 markah. Okey, cukup soalan nombor 9 dulu. Okey, soalannya ialah soalan nombor 10 ialah soalan kebarangkalian. Okey, rajah 5 menunjukkan 10 biji bola yang berwarna di dalam sebuah kotak. 2 biji bola dipilih secara rawak daripada kotak itu, satu demi satu tanpa mengembalikan bola pertama ke dalam kotak. Okey, ayat nanti kat sini ialah tanpa mengembalikan. Okey. Yang pertama, hitung kebarangkalian bahawa sebiji bola merah dan sebiji bola hijau dipilih. So, gambar kat sini. So, bola merah ada 4, 1, 2, 3, 4. Bola hijau yang tak berwarna ialah ada 6. Okey. Macam yang saya biasa jawab, okey, apa-apa hal kita mesti kena buat ruang sampel. Okey, bila buat ruang sampel, okey, saya gunakan kertas mainan ni sebab ruang yang agak terhad. Okey. So, saya akan mulakan dengan bola merah dulu. Okey. So, bola merah ada 4. So, merah 1, merah 2, merah 3, merah 4, hijau ada 6. Okey, hijau ada 6. Hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, hijau 5, hijau 6. Okey. So, yang kedua pun sama. Merah 1, merah 2, merah 3, merah 4, hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, hijau 5, hijau 6. Okey. Okey, nombor ni untuk membezakan lah ni. Okey, so macam biasa kita penuhkan ruang kotak sampel kat sini. Cuma tadi dia kata apa soalannya? Dia kata tanpa mengembalikan. Bila maksud tanpa mengembalikan, so dia tak akan dapat bola yang sama. So bola yang sama ni semua kita dashkan dia. Okey, kita dashkan dia semua sampailah bawah paling hujung sekali. Okey. Okey, so kita lengkapkan wang. Okey, macam biasa saya ajar, saya akan gunakan yang warna merah dulu. Okey, ambil masa sikit tapi tak apa, so kurangnya dia berbaloi. Okey, yang penting betul. Alright, okey, kita teruskan.
Okey, kita dah siap ruang sampel. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama ni nak kata apa soalannya. Dia kata hitung kebarangkalian bahawa sebiji bola merah dan sebiji bola hijau dipilih. Okey, bermaksud satu mesti bola merah, satu mesti bola hijau. Okey. So bola yang berlainan warna. Okey, kita cuma kira kat sini dalam kotak ni. Okey. Alright, saya tandakan pakai pen hitam. Okey. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40. So ada 40 keseluruhannya. Okey, kita cuba cek balik betul tak betul ada 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27. Oh, 7. Okey, saya dah tersilap. Okey, dia mesti yang berlainan color. So yang berlainan color, okey, kalau kita buat macam ni, kita ulang balik. Okey, M. Okey, warna M dengan warna H. Okey, bila disebut dan, yang bersilang di antara petak yang hitam tadi dengan petak yang merah. Okey, yang ni yang persilangan dia tadi. Okey, saya tersilap tadi. Okey, cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
tambah 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24. Tapi jangan lupa, yang ni merah yang pertama. Kemudian kat sini pun sama. Ada hijau yang pertama juga. Tapi tak payah kira lagi, tenang je, dia macam cermin. So kalau 24 kat sini, kita timbalkan balik, dia kan, maksudnya kalau jumlahnya berapa? Okay, merah dan hijau. Okay, 24. Okay, darabkan dengan 2. Kenapa? Sebab dia macam cermin, dia timbal. Ni ialah macam cermin, macam pantulan, timbal. So 24 darab 2 ialah 48. Okay, so ruang sampel ada berapa ruang sampel? Okay, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Okay, ada 10. Okay, so 9 darab 10 adalah 90. Okay, kalau tak awak kena kira lah 1, 2, 3, 4, 1 sampai paling ujung jumlah ialah 90. So kebarangkalian, okay, M dan H. Okay, M dan H, merah dan hijau. Okay, okay, bagi dengan bilangan sampel 48 per 90. Okay, kalau kita kecilkan guna kalkulator. Okay, 48 APC 90, jawapannya ialah 8 per 15. Itu yang pertama. Okay, soalan yang kedua, dia kata apa? Sekurang-kurangnya sebiji bola hijau dipilih. Okay, sama ada hijau merah ataupun hijau hijau. Okay, kat sini kita kena kira juga lah berapa hijau. Tengok yang bahagian hijau dulu. Okay, hijau ni, hijau yang bawah ni. Okay, kalau kita tengok pada ruang sampel ni, ni semua ni. Okay, kita kira dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Okey, 39. Okey, sama juga macam tadi, dia macam cermin, kita timbalkan balik.
Okey. So bilangan yang sekurang-kurangnya yang warna hijau ada 1. Okey. 39 tadi kira-kira darabkan dengan 2, bilangannya ialah 78. So nak cari bilangan yang warna hijau. Okey, sekurang-kurangnya 1 hijau. Okay, bilangan hijau bagi bilangan sampel 78/90. Okey, kita kecilkan gunakan kalkulator. 78 ABC 90, jawapannya 13/15. Okay. So siap soalan kumpulan kalian. Okey, yang ni ada sikit susah lah sebab dia punya ruang sampel terlalu besar. Okey, kat sini dia kata 5 markah. Markah dia kat mana? Okey. So sebab ini ialah soalan macam lebih kurang hebat. So kalau ada 48 ni 1 markah. Bilangan dia punya sampel 90 ada, dan juga dia punya jawapan 1 markah. Okey, so yang ni pun 1 markah 78, dan akhirnya jawapan 1 markah. Okey, jumlahnya 5 markah. Okey, siap soalan nombor 10. Okey, berikutnya ialah soalan nombor 11. Diberi persamaan matriks yang berikut, cari nilai M dan N. 1/M, matriks negatif 4, tinggi 5, 2, 3, N5, negatif 2, N4 sama dengan 10, 01. Okey, yang ni macam kita pernah buat dalam modul nombor 3 dulu. Apa dia punya rumusnya? Suatu matriks A, okey, bila didarabkan dengan songsangan dirinya, kita akan dapat identiti. Okey, terbalik pun samalah. Songsang darab dirinya akan dapat identiti. So kat sini apa yang kita kena buat? Ini dah ada songsangan dia. Okey, ini ialah songsangan. Ini yang asal. Okey, yang sebelah kiri ialah songsangan, yang sebelah kanan ni yang asal. Okey, so nak dapatkan M dengan N kat sini, okey, kita kena songsangkan balik yang ni. Okey, songsangkan balik. Okey, kita buat negatif 4, negatif 5, 2, 3. Kalau kita songsangkan, apa dia punya tapak dia, template dia 1 per kurungan, tolak kurungan besar. Okey, masukkan nilai. Yang pertama ni negatif 4, 3. Yang kedua ni negatif 5, 2 kan. Ni darab silang, ni darab silang. So yang ni, yang pertama ni kita tukar tempat. 3 naik atas, negatif 4 turun ke bawah. Yang ni tukar tanda. Sini negatif akan jadi positif. Yang ni 2 positif akan jadi negatif. So kita selesaikan yang bawah ni. Okey, kita gunakan kalkulator. Okey, tak mahir terus guna kalkulator. Kurungan negatif 4 darab 3 tolak negatif 5 darab 2. Okay, jawapannya ialah 1 per negatif 2, 3, 5, negatif 2, negatif 4. Okey, dan kita bandingkan balik dengan soalan di atas tadi. 1 per M, ini nilai M ni sama dengan berapa? M sama dengan negatif 2. Okey, N, ni nilai N, kita bandingkan sini. N dengan berapa? N sama dengan 3. Okey, dah siap. Okey, untuk soalan yang A. Okey, untuk soalan B pula, ini pun sama, direct question, tak ada masalah kot. Okey, untuk mencari nilai X dengan Y, yang pertama kita kena songsangkan yang bahagian depan ni. Okey, so X, Y sama dengan 1 per kurungan tolak kurungan besar. Jangan lupa yang belakangnya ada kurungan kecil. Okey, masukkan nilai. Negatif 4, 3. Negatif 4, 3. Negatif 5, 2. Okey, yang ni tukar tempat. 3 naik ke atas, negatif 4 turun ke bawah. Ni negatif 5, negatif jadi positif. Yang ni positif jadi negatif. Yang belakang masih sama, 1 dengan 2.
Okey. So yang bawah ni selesaikan. Kalau tak mahir gunakan kalkulator. Okey, awak akan dapat nanti 1/-2. Okey, yang belakang ni kita tukar kepada bentuk operasi. So nak buat macam mana? 3 kurungan tambah -2 kurungan bawah 5 kurungan tambah -4 kurungan. Okey, yang dalam kurungan isi apa? Ni. Okey. 1, 2, 1, 2. Perlu selesaikan tak? Tak perlu. Apa nak kita buat? Okey. Terus gunakan kalkulator. Letak sini X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Caranya macam mana? Okey. Ingat lagi tak? Mod 3 1. Okey. Mod 3 kali 1, 2. So, A1 yang mana? Okey, tengok pada soalan. Oh, kalau macam ni, bila tak ada persamaan, tak boleh guna kalkulator lah. Okey, kena selesaikan. Okey, minta maaf. Kita selesaikan. Okey, buat jalan dalam kurungan ni. Okey. So, 1/2 yang atas 3, 1 tambah -2, 2. Atas -1, yang bawah 5 kurungan 1 tambah -4 kurungan 2. Okey, -3. So, darabkan 1/2 darab -1, -1/2, 1/2 darab -3, okey, -3/2. So, X dekat atas, Y dekat bawah. Jawapannya ialah X sama dengan -1/2, Y sama dengan -3/2. Okey. Kalau nak cek balik pun boleh. Jadi, kita cuba guna kalkulator. Sama tak jawapan? Okey. Mod 3 kali 1, 2. Okey. Sini A1, B1. A1 -4, B1 2, C1 1. A2 -5, B2 3, C2 2. Okey, sama tukar pada bentuk perpuluhan. 1/2, 3/2. Tertinggal sini -1/2. So negatif dan negatif, positif. So jawapannya ialah okey, dah siap. So markahnya pada mana? 1 markah, 2 markah, okey, 3 markah, 4 markah, 5 markah, 6 markah. So jawapannya 6 markah.